Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembincangan kali ini, kami daripada Grup 3 akan membentangkan mengenai konsep Melayu Islam beraja di Brunei. Antara ahli kumpulan 3 ialah Harlisah binti Abdul Salam, Hasni Nadira binti Muhammad Raslan, Hanisah Syahira binti Janidin, Nur Fatin Adila binti Radin Alwi dan Nur Salah Ilya binti Kamal Zaman. Baiklah, pertama sekali ialah mukadimah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengukur tahap penerimaan, penghayatan dan pemahaman MIB iaitu konsep Melayu Islam beraja sebagai falsafah negara sama ada diterima atau tidak oleh warga negara Brunei Darussalam. Sepanjang pelaksanaan MIB ini terdapat pelbagai cabaran dan tentangan terhadap MIB. Antaranya adalah kesalahfahaman iaitu MIB dianggap sebagai perkara dan pemikiran baru. Anggapan ketiga-tiga unsur MIB hanya menerangkan berkenaan kebudayaan, keagamaan dan keberajaan sahaja. Anggapan kedua ialah MIB ini bersifat sempit, tiada ruang untuk mengikuti arus pemodenan. Manakala anggapan yang terakhir adalah tidak memberikan hak kesamarataan kepada kedudukan Melayu dan Islam. Baiklah, berikut merupakan petikan yang didapati di dalam artikel yang diperkatakan sendiri oleh Raja ataupun pemerintah Brunei Darussalam, iaitu konsep Melayu Islam beraja ini sebenarnya bukan konsep baharu tetapi sudah lahir semenjak beberapa abad lagi. Ianya tidak lebih daripada menunjukkan bentuk dan corak sebuah kerajaan Brunei Darussalam yang tulen, kerajaan Melayu Islam yang bersultan atau beraja, dan sifatnya sebagai sebuah kerajaan Islam, maka ia adalah yang terbaik dan terunggul serta paling adil untuk semua lapisan masyarakat dan penduduk di negara ini sama ada mereka yang beragama Islam atau tidak. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada pengisytiharan MIB sama ada ia diterima ataupun ditolak selepas dekad pertama dan dekad kedua. Baiklah, selepas pengisytiharan MIB selepas dekad pertama, proses awalannya untuk memberi kefahaman Melayu Islam beraja itu sendiri. Proses itu bukan satu perkara yang mudah kerana MIB dianggap sebagai pemahaman baharu. Melihat MIB sebagai bersifat etnosentrik iaitu mengenepikan hak orang-orang bukan Melayu iaitu Cina di Brunei dan mereka ini diperas daripada pekerjaan. Terdapat juga tuduhan bahawa MIB membawa perasaan berbau anti asing termasuk anti barat yang kuat. Terdapat juga tuduhan MIB menjadikan mereka sebagai rakyat kelas kedua. Namun pada dekad kedua selepas pengisytiharan MIB, kritikan dan suara respon luas sudah mula berkurang. Peningkatan penerimaan, pemahaman dan penghayatan dijalankan dengan strategi yang lebih bersifat formal iaitu melalui pendidikan yang dikendalikan oleh institusi dan agensi kerajaan. Sultan Brunei sering mengingatkan rakyat negara Brunei supaya menjadikan MIB sebagai cara hidup kerana ia merupakan satu sistem yang unggul dan tulen kepada seluruh rakyat di negara Brunei. Baiklah, slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan pelaksanaan Melayu Islam beraja. Cara pelaksanaan yang pertama ialah penubuhan Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja, iaitu MKTIB. Cara yang kedua pula ialah pengenalan Melayu Islam Beraja, MIB, sebagai kursus wajib universiti pada tahun 1986 yang mewajibkan setiap pelajar lulus sebelum dianugerahkan ijazah atau sijil. Cara pelaksanaan yang ketiga pula ialah beberapa permuzakarahan dan perjumpaan mengenai MIB yang bersifat setempat atau antarabangsa diadakan. Yang terakhir pula ialah pengarah Akademi Pengajian Brunei iaitu Universiti Brunei Darussalam sebagai setiausaha MTK MIB sentiasa menonjolkan MIB melalui pembentangan beberapa buah kertas kerja tentang Majlis Islam Beraja. Baiklah, seterusnya ialah komponen penting perakuan MIB. Terdapat 3 komponen penting iaitu Melayu, Islam dan Beraja. Sebagai hak bangsa Melayu yang terdiri daripada 7 puak bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua pula ialah Islam. Islam sebagai agama rasmi negara menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i yang dihayati menjadi cara hidup yang lengkap, sempurna dan unggul. Komponen penting yang terakhir pula ialah Beraja. Raja sebagai pemerintah beraja di mana Sultan sebagai pemimpin dan penaung kepada rakyat, baginda, adalah memegang amanah Allah bagi menjalankan kuasa tertinggi dan memerintah negara. Seterusnya ialah pengendalian kursus Majlis Islam Beraja oleh Akademi Pengajian Brunei di bawah Universiti Brunei Darussalam. Pengendalian kursus MIB ini terbahagi kepada 2 iaitu secara kuliah dan muzakarah.
Kedua-duanya diadakan setiap hari Selasa dan diajar oleh tenaga akademik di APB dan tokoh-tokoh negara yang mempunyai kaitan dengan MIB. Berikut merupakan senarai tajuk yang dikuliahkan. Yang ke-20 ialah Muzakarah. Muzakarah dijalankan pada setiap petang Selasa. Semua pelajar yang mengikuti kursus MIB akan dibagi kepada 20 kumpulan yang masing-masing mempunyai sehingga 25 pelajar. Setiap muzakarah dianggotai oleh satu kumpulan yang memiliki 2 hingga 3 orang. Setiap kumpulan akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan tajuk kuliah MIB yang disampaikan pada seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Objektif pembentangan dalam muzakarah ialah untuk menggalakkan pelajar lancar bercakap di halayak ramai, kebijaksanaan menjawab soalan, kebolehan mencari data-data dan mengumpulkan idea dalam tempoh yang agak terhad untuk sebuah kertas kerja pembentangan. Terdapat beberapa masalah MTK-MIB di Akademi Pengajian Brunei APB. Yang pertama adalah mencari strategi pelaksanaan yang lebih menyeluruh, bersepadu dan berwibawa. Yang kedua adalah perbezaan konsep bagi langkah yang menjadikan subjek MIB sebagai mata pelajaran wajib di UBD dengan di sekolah-sekolah kerajaan. Yang ketiga adalah kandungan tidak mengarah kepada persoalan asal-usul MIB untuk perbincangan dan huraian. Yang keempat adalah hanya Jabatan Penerangan dan Jabatan Perdana Menteri sahaja yang memberikan ceramah secara berkala apabila menerima rombongan dari dalam atau luar negara yang melawat jabatan. Dan yang terakhir adalah kegagalan perbincangan ke arah menjadikan MIB sebagai mata pelajaran wajib untuk kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai skim perkhidmatan Brunei. Terdapat beberapa halangan bagi mewujudkan dasar pelaksanaan MIB yang lebih cekap dan terancang. Yang pertama adalah ketiadaan institusi yang beroperasi sepenuh masa dengan pegawai-pegawai dan peruntukan kewangan yang memadai untuk mengendali pemberigaan MIB meliputi seluruh Brunei Darussalam. Yang kedua adalah pembelajaran MIB bersifat berat sebelah yang hanya dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan melalui UBD dan Jabatan Perkembangan Kurikulum. Yang ketiga adalah MIB perlu beroperasi pertama daripada Perkhidmatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam melalui kementerian-kementerian, jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Yang keempat adalah pengisian kepada kandungan atau substans MIB yang lebih jelas dan terperinci dalam konteks unsur-unsur Melayu Islam beraja yang akan dijadikan falsafah negara masih dalam penelitian dan perbincangan. Dan yang terakhir adalah halangan ke arah usaha mengubah atau membetulkan persepsi, kekeliruan atau ketidakigauan orang ramai tentang kursus atau bengkel MIB. Dalam usaha menangani segala halangan-halangan yang dihadapi oleh MIB, beberapa perancangan telah dibuat, antaranya menjadikan MIB sebagai falsafah negara dan ditanai secara keseluruhannya dan bukan hanya tertumpu kepada MTK MIB. Selain itu, MTK MIB perlu kerap mengadakan perbincangan dan perundingan kerana mereka memegang amanah yang besar sebagai perintis kepada pemberigaan MIB. Seterusnya adalah hala 7 Melayu Islam Beraja. Dengan pelaksanaan yang telah diungkapkan terhadap pemberigaan MIB, terutama oleh institusi pendidikan dalam tempoh 15 tahun sejak penumbuhan MTK MIB, dapatlah dikatakan memperolehi kejayaan walaupun kenyataan ini boleh dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Melalui ceramah, kuliah, bengkel dan kongres serta perjumpaan-perjumpaan lain, ia mampu meningkatkan kefahaman apa sebenarnya MIB walaupun ia tertumpu dalam sektor awam dan institusi pendidikan sahaja. Dalam merancang dan menggubal hala 7 MIB bukan sahaja sebagai persediaan masa depan, tapi juga untuk meningkatkan kefahaman, pengalaman dan seterusnya penghayatan MIB sebagai falsafah negara, dan kita tidak lari dari meneliti cabaran-cabaran yang kita sedang hadapi pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Seterusnya adalah persoalan. Apakah rancangan untuk menjadikan MIB sebagai falsafah negara juga terkandung dalam perancangan negara itu? Okey, setakat ini tidak pernah dinyatakan secara khusus dalam mana-mana rancangan kemajuan negara 5 tahun akan perancangan untuk menjadikan MIB sebagai
falsafah negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam MIB juga hanya dikendalikan secara berasingan oleh kementerian masing-masing dan bukannya secara integral menurut takrif MIB itu tersebut. Seterusnya adalah perancangan dalam merancana hala tuju unsur Melayu dalam MIB. Antara perancangan yang pertama adalah untuk melihat setakat mana kejayaan orang Melayu Brunei sebagai bangsa dominan dalam pelbagai bidang seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan juga agama. Seterusnya, perancangan yang kedua ialah dapat meningkatkan kualiti hidup termasuk perumahan yang selesa, perancangan untuk memberi ilmu pengetahuan yang baik iaitu dari segi fardu ain dan juga fardu kifayah. Seterusnya, perancangan yang ketiga ialah perancangan untuk rakyat kekal taat kepada raja atau sultan. Seterusnya, perancangan yang keempat adalah untuk menghindarkan masyarakat Melayu Brunei daripada dihantui oleh masalah sosial iaitu terutama dari kalangan remaja. Seterusnya, perancangan yang kelima ialah untuk memajukan perniagaan lokal dan perancangan yang terakhir adalah untuk mengekalkan hubungan baik kekeluargaan, kejiranan, kemasyarakatan dan juga kenegaraan dalam kalangan masyarakat Melayu Brunei. Unsur Islam yang telah dicapai selama 20 tahun merdeka dari segi pembangunan negara, perkembangan negara, pembangunan Islam, penerimaan Islam itu sangat menyerlah pada semua peringkat. Dan suasana keislaman yang mendasari pemerintahan dan pembangunan negara dapat dijadikan sebagai contoh negara Islam. Dalam perancangan 30 tahun akan datang, sifat keislaman itulah yang dijadikan sebagai panduan, perancangan dan pembangunan untuk negara dan rakyat. Seterusnya ialah Brunei sebagai paksi MIB. Titik tolak kepada pengamalan dan pengayatan MIB ni ialah pemikiran dan tindakan menurut Islam. Persoalannya di sini bagaimana negara Brunei itu boleh dijadikan sebagai paksi MIB. Adakah MIB itu akan berjaya jika terdapat tindakan dan keputusan dalam pentadbiran yang bertentangan dengan Islam? So, jawapan dia, negara Brunei ini disebut sebagai negara khalifah Islam kerana pada tahun 2014 Brunei telah memperketatkan hukum-hukum syariat Islam dan nama gelaran negara pertama yang diberi oleh Sultan Brunei adalah negara zikir. Selepas itu pula diganti pula menjadi negara khalifah Islam. So, Brunei ni dia mempunyai suasana keislaman yang begitu kuat dan membaluti orang Melayu Brunei. Jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, maka artinya kita belum dapat mengamalkan MIB secara integral sebagai falsafah negara. Namun negeri Brunei ini dia berlainan. Sifat keislaman itulah yang menjadikan panduan untuk pembangunan negara dan seterusnya ialah konsep pemerintahan negara. Kontrak sosial budaya yang merujuk kepada konsep pemerintahan negara ialah raja untuk rakyat dan rakyat untuk raja. Dalam Islam, pemimpin wajib ditaati selagi tidak melanggar syariat Islam. Pada masa dahulu, penyerahan taat setia kepada raja adalah secara total. Maksudnya, sultan adalah negara, negara adalah sultan. So, di sini maksudnya sultan mencerminkan keutuhan dan kewibawaan negara itu sendiri. Unsur-unsur yang berkaitan dengan kemelayuan dan agama Islam tidak akan dapat membangun maju tanpa adanya kuasa dan pemerintah raja. So, disimpulkan ialah apa yang dapat disimpulkan adalah raja adalah kuasa dan penggerak kemajuan. Sekiranya raja menjadikan panduan negara itu berdasarkan keislaman, maka negara itu dapat dibangunkan dan dijadikan sebagai contoh negara Islam seperti negara Brunei.
Kesimpulannya, MIB sebagai falsafah negara dapat memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan kesinambungan pembangunan dan kemajuan yang lebih mantap. Sebagai rakyat, kita seharusnya mencari strategi untuk membangunkan bangsa Melayu dengan tidak mengutamakan kepentingan sendiri bagi memiliki berbagai-bagai ilmu, pengetahuan baik bersifat umum atau bersifat keislaman. Sebagai rakyat beragama Islam, kita seharusnya tidak melanggar hukum-hukum agama Islam supaya kehidupan kita sentiasa mendapat keberkatan dan keredaan untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu, kita seharusnya menumpukan taat serta yang tidak berbelah bagi kepada sultan yang menjadi pemimpin kepada negara kerana itu ialah tuntutan dalam agama Islam itu sendiri. Saya rasa sampai sini sahaja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.